Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 ingin membincangkan tajuk unit 3 iaitu asas falsafah dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Tajuk yang akan kami fokuskan ialah perbandingan 3 jenis falsafah iaitu falsafah pendidikan barat, moden dan tradisional, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk mewujudkan insan yang cemerlang dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada asas kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan Malaysia yang berketampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sokongan terhadap ekonomi dan kemakmuran masyarakat dan negara. Bagaimanakah falsafah pendidikan kebangsaan ini terbentuk? Falsafah pendidikan kebangsaan ini terbentuk adalah gabungan daripada 3 jenis falsafah. Apakah falsafah itu? Falsafah tersebut ialah falsafah pendidikan tradisional dan moden, iaitu dikategorikan sebagai falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam. Seterusnya kita akan membuat perbandingan di antara 3 jenis falsafah pendidikan iaitu falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 5 kriteria yang akan dibandingkan pada hari ini iaitu masyarakat dan pendidikan, orientasi ilmu, pembelajaran murid, pengajaran guru dan juga yang terakhir adalah matlamat pendidikan. Seterusnya kita akan pergi kepada kriteria yang pertama iaitu masyarakat dan pendidikan. Bagi aliran falsafah pendidikan barat tradisional menyatakan bahawa sekolah adalah institusi pendidikan formal, manakala sekolah berfungsi sebagai ejen kebudayaan dan pendidikan matlamat masyarakat. Nilainya bersifat objektif dan tetap dan dia lebih memihak kepada persetujuan ramai. Dan seterusnya adalah aliran falsafah pendidikan barat moden yang menyatakan bahawa rumah adalah institusi pendidikan formal. Sekolah juga dapat memajukan masyarakat dan pendidikan dapat mengembangkan potensi. Nilainya lebih bersifat subjektif. Dan yang seterusnya adalah falsafah pendidikan Islam yang menyatakan pendidikan adalah sepanjang hayat. Pendidikan dapat juga mengembangkan potensi ruh, akal dan juga jasad. Dan matlamat pendidikan dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi iman, amal dan juga akalnya. Dan yang terakhir adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Mereka menyatakan bahawa pendidikan adalah usaha yang berterusan dan pendidikan dapat melahirkan masyarakat yang harmoni, makmur dan juga seimbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Syira yang telah menerangkan penerangan itu sebentar tadi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang orientasi ilmu. Seperti yang kita tahu, perbandingan falsafah pendidikan barat ni dia terbahagi kepada dua, iaitu tradisional dan juga moden. Dari segi tradisionalnya pula, orientasi ilmu ni ataupun program dia adalah berfokuskan kepada sastra dan sains, manakala dari segi modennya pula dia adalah sepadu atau multidisciplinary, iaitu dia merangkumi semua, iaitu sastra, subjek, praktikal dan vocational. Seterusnya adalah untuk tradisional pula dia juga lagi pengkhususan, maksudnya dia lagi teliti. Manakala moden pula dia lebih kepada umum untuk semua. Dan tradisional lagi pula adalah kurikulumnya ditentukan oleh guru, manakala modennya pula dia berasaskan kurikulumnya berasaskan keperluan minat pelajar. Seterusnya adalah standard yang untuk tradisional pula dia adalah standard yang tinggi dan cemerlang, iaitu tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang sahaja. Manakala untuk moden pula dia standard yang setara dan fleksibel. Tumpuan tu khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah. Seterusnya adalah perbandingan dari segi pendidikan falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi falsafah pendidikan Islam pula, dia adalah berpaksikan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada agama Islam. Ini merangkumi dalam agama Islam. Seterusnya adalah falsafah pendidikan kebangsaan.
Dia adalah menyeluruh dan bersepadu serta seimbang. Dan ianya juga untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan juga emosi. Seterusnya saya diteruskan lagi oleh sahabat saya iaitu Atika. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pembelajaran murid, di mana terdapat 3 aliran falsafah, iaitu aliran falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Di dalam pembelajaran murid ini, falsafah pendidikan barat terbagi kepada 2, iaitu tradisional dan juga moden. Tradisional, dia tertumpu terhadap pengetahuan dan maklumat. Dia adalah merupakan fokus kepada mata pelajaran dan kandungan subjeknya adalah pilihan guru, penyusunan berurutan dan juga orientasi terhadap perkara lampau. Kandungan subjek ini dibahagi kepada beberapa unit yang terasing. Rancangan pengajaran disusun mengikut topik oleh guru. Seterusnya adalah moden. Dia adalah tumpuan terhadap penyelesaian masalah dan peranan individu. Fokusnya adalah kepada individu iaitu murid. Kandungan subjek ini ialah pilihan guru dan murid, susunan ikut kesefahaman, orientasi kepada semasa dan hadapan. Kandungan subjek ini adalah secara bersepadu. Kemudian, rancangan ini, pengajaran disusun mengikut minat dan masalah murid. Seterusnya saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan Islam, di mana falsafah ini adalah pembelajaran secara berterusan. Ia tertumpu kepada agama, akhlak dan juga manusiawi. Pembelajaran melalui pengalaman dari guru iaitu murabi. Pembelajaran ini juga bersepadu dan seimbang dunia dan akhirat. Sebagai contoh, falsafah pendidikan Islam ini ialah seperti riadah, iaitu memanah, menunggang kuda dan juga berenang. Seterusnya saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan ini adalah pendidikan sepanjang hayat. Dia dapat mengembangkan potensi individu, menjadikan pembelajaran secara aktif, meneroka dan membina pengetahuan, keterampilan dan akhlak. Ia juga dapat memupuk peranan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Ia juga dapat membina kesejahteraan diri dan bersedia untuk menjadi insan yang berjaya. Seterusnya saya akan bagi kawan saya untuk bercakap tentang pengajaran guru. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kriteria yang saya akan bentangkan ini ialah pengajaran guru. Seperti yang kita ketahui, falsafah pendidikan barat terbagi kepada 2, yaitu falsafah pendidikan barat tradisional dan falsafah pendidikan barat moden. Bagi falsafah pendidikan barat tradisional, ia berorientasikan teks dan bilik darjah. Falsafah ini mempunyai jadwal yang tetap dan masa yang seragam. Murid merupakan kumpulan homogenes dan program khas. Pengajaran berpusatkan guru dan murid adalah pasif. Sementara bagi falsafah pendidikan barat moden pula, ia berorientasikan bahan dan masyarakat. Falsafah ini mempunyai jadwal yang anjal dan masa yang seragam. Murid merupakan kumpulan homogenes dan program yang berbeza. Pengajaran berpusatkan murid dan pembelajaran adalah aktif. Sementara bagi falsafah pendidikan Islam pula, ia mendidik secara berterusan, orientasi eklektik. Corak pengajaran bagi falsafah pendidikan Islam bermula 0 hingga 6 tahun. Bagi 0 hingga 6 tahun didikan secara lembut, manakala 7 hingga 15 tahun didikan secara tegas, 16 tahun ke atas didikan secara berhema. Guru merupakan role model. Pengajaran multidisiplin secara bersepadu. Akhir sekali ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan mendidik secara berterusan. Ia mengembangkan potensi murid. Seterusnya, ia juga mendidik secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang, merangkumi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Guru merupakan role model.
pengajaran multidisiplin secara bersepadu, pengajaran berorientasi eklektik. Sudah. Seterusnya, saya Siti Rayhana ingin melanjutkan mengenai perbandingan matlamat antara falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah terbagi kepada dua, tradisional dan juga moden. Aliran tradisional melibatkan idealisme, realisme, perennialisme dan juga esensialisme. Matlamatnya adalah untuk memberikan sumbangan yang baik kepada kesejahteraan negara, keharmonian dan juga kesejahteraan negara. Untuk aliran moden, mereka mempunyai matlamat dan cara memilih untuk mencapai matlamat mereka. Ia juga melibatkan aliran pragmatisme, progresivisme, rekonstruktivisme dan juga existentialisme. Okey, matlamat dia adalah kepada individu dan juga masyarakat yang berdaya saing dan mampu membawa perubahan terhadap diri, masyarakat dan juga negara. Seterusnya, matlamat pendidikan falsafah Islam. Falsafah pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Ianya bertujuan untuk melahirkan individu yang berketerampilan, beramal soleh, berakhlak mulia untuk mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya dunia dan juga akhirat. Proses pendidikan Islam juga dapat membentuk serta mengembangkan aspek-aspek kesempurnaan manusia yang mencakupi fizikal, rohani, mental, sosial menurut pembentukan rohani bagi melahirkan insan kamil, individu yang bertakwa. Menurut Al-Ghazali, pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk mengisi fikiran para pelajar dengan ilmu pengetahuan tetapi juga untuk memupuk akhlak yang murni di dalam diri seseorang. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti kita tahu, negara kita Malaysia adalah negara yang hampir maju dan mempunyai penduduk yang ramai dari hari ke hari. Oleh itu, kita sebagai rakyat haruslah sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan kerana ia adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat yang progresif, berkemahiran, bertanggungjawab dan taat setia kepada negara dan cinta kepada negara. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan dilanjutkan kepada rakan saya. Terima kasih. Kesimpulannya di sini, falsafah pendidikan kebangsaan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu falsafah pendidikan barat tradisional dan moden, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Ketiga-tiga falsafah ini mempunyai ciri yang berbeza daripada segi masyarakat, orientasi ilmu, pembelajaran murid, pengajaran guru dan juga matlamat pendidikan. Walau bagaimanapun, meskipun ciri-ciri tersebut berbeza, tapi mereka mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk melahirkan individu yang mempunyai intelek, rohani, jasmani serta emosi yang strategi dan stabil bagi melahirkan insan yang cemerlang. Sekian, terima kasih.